A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang ikuti live saya di YouTube? Insya-Allah terima kasih yang mengikuti live saya seperti biasa di FB Pak Riz. And alhamdulillah, terima kasih juga, syukur kepada Allah SWT, kita masih diberi peluang untuk terus berjuang. Itu paling penting, sahabat-sahabat. Kita masih diberi peluang untuk terus berjuang. Untuk apa hidup kalau tak nak berjuang? Untuk apa hidup kalau duduk saja menanti rezeki datang daripada Allah? Kan? Untuk apa hidup kalau tak ada apa-apa perubahan? Untuk apa hidup kalau hanya meletakkan masa lepas di depan untuk kita lalui masa depan kita, jadikan sebagai sandaran untuk masa depan? Untuk apa hidup? Dan kalau kita asyik mengeluh je, Allah bagi kita peluang untuk kita terus berjuang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita berdiri hari ini bukan kerana orang, kita berdiri hari ini kerana ihsan Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah kalau semua orang kata kita lumpuh, tapi kita tahu kita mampu berdiri. Tak kisahlah kalau orang kata kita pekak, tapi kita dengar ayat-ayat Allah, kita dengar panggilan Allah. Untuk apa dengar? Untuk apa nak bangga diri kalau subuh pun tak boleh bangun? Untuk apa kita rasa kita hebat? Untuk apa kesihatan itu kalau tak mampu berdiri menghadap Allah? Kita boleh berdiri, tuan-tuan, nak beratur panjang, nak beli tiket beratur panjang kat kaunter-kaunter pasar raya. Kita boleh berdiri, tuan-tuan, untuk ambil turn, untuk ambil tempat dan sebagainya, tapi tak mampu berdiri sujud pada Allah. Tak mampu berdiri walaupun sekejap. Subhanallah, satu Allah tarik, mungkin begitulah yang berlaku. Allah tarik, dan Allah tarik nikmat-nikmat orang dulu yang sudah mula kurang hari ini. Apa dia? Nikmat solat berjemaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nikmat-nikmat yang kita dapat ketika berada dalam masjid semakin berkurangan. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak? Kan? Di satu sudut kita kata kita patuh pada Allah, di satu sudut kita menghina, mencaci, mengutuk manusia. Allahu Akbar. Kan? Satu, kita perlukan ulama keluar. Subhanallah. Kan? Semalam saya dengar satu ustaz terkenal cerita pasal vaksin. Ni video lama dah, tapi dia kata apa masalah tentang vaksin ni? 14 mufti seluruh Malaysia ambil vaksin. Apa masalah? Kan? Subhanallah, betul lah tu. Saya setuju. Tetapi 14 mufti yang telah ambil vaksin tu, ada tak ada mereka suara dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni? Caci mencaci, pulau memulau, kan? Tekanan demi tekanan, hina menghina sedang berlaku. Mana pergi 14 mufti yang ada kat Malaysia ni? Nampak tak? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Takkan tak nampak, takkan tak tahu, takkan tak perasan. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan jangan di satu tempat kita letakkan agama, di satu tempat yang lain kita biarkan orang mempergunakan, memperdagangkan agama kita. Allahu Akbar. Kita semua akan jawab dengan Allah SWT. Sebab itulah saya kata tadi, saya jumpa tim saya kata apa? Kan? Innallah ma'as sabirin. Orang yang sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar. Pagi-pagi tadi kita dapat tim saya lah, dia brief saya. Pagi-pagi mereka akan brief saya sesuatu isu semasa, apa yang berlaku, followers punya maklumat. Kan? Pagi-pagi tadi kita dapat satu maklumat, kan, yang disampaikan kepada saya melalui tim saya. Dan ada seorang guru, kan, yang tertekan sebab di pulau dicaci, dihina, ditekan, kan, kerana hanya dia tak nak vaksin. Dia tak nak vaksin bukan dia tak solat. Dia tak nak vaksin bukan dia tak baca Quran, bukan dia murtad. Sekarang ni saya tengok orang tak vaksin tu lebih hina daripada orang murtad. Faham ke faham? Ulama kena keluar lah. Jangan sampai level orang tak vaksin tu lebih hina daripada orang murtad. Saya tengok orang tak vaksin tu lebih hina daripada sajat yang isytiharkan diri di kuliah Islam. Kan? Pahit, tapi itu kenyataan hidup sekarang. Kan? Sajat nak elak daripada ketangkap jantan Islam, lari ke Thailand. Kemudian sebelum tu diisytiharkan diri daripada keluar daripada Islam sebagai satu langkah dia untuk tidak dibawa ke mahkamah syariah, bukan mahkamah sivil pun, bukan mahkamah tinggi pun, kan? Nak elak daripada ditangkap, dijatuhkan hukum, kan? Kerana menjadi bertukar jantina, kan? Kerana kebebasannya telah terganggu. Dia selesa dengan kehidupan dia menjadi perempuan sedangkan dilahir sebagai lelaki, kan? Subhanallah. Kita tak minta orang kejam, dakwah pun tak, kecam pun tak. Tapi orang yang tak ambil vaksin dipandang hina, dilanyak seakan-akan orang tu lebih teruk daripada murtad. Ini sedang berlaku kat Malaysia. Ulama, kan, tak ada suara.
Mufti kita mana? Kan, beri pencerahan. Boleh ke? Boleh, semua banyak orang. Kalau mufti kata betul lah tu, orang suruh vaksin tak nak vaksin, mereka berhak untuk dicaci. Semua caci. Okey saja, sebab ulama' dah kata boleh caci. Sampai ke ulama' pun dicaci, ulama' pun kena maki. Satu ketika kan, bila ada ulama', ada mufti kata tak boleh balik kampung hari raya ni, tak boleh balik kampung, patuh pada kerajaan, patuh pada undang-undang, sebab nanti tersebarnya penyakit. Ada orang pertikaikan mufti, ada orang pertikaikan ulama', ustaz-ustaz yang mempertahankan jangan balik kan. Maka lahir banyak orang yang kata kita kena patuh pada ulama'. Kalau ulama' pun kau tak nak hormat, kau nak hormat siapa? Tapi pada waktu ini kan kita hormat ulama' tu, tapi ulama' yang tak selari dengan kita bantai. Sama je lah sebenarnya kan. Ustaz-ustaz yang tak nak ambil vaksin kerana berpegang pada ilmu yang dia ada kan, istihad yang dia ada, dibantai, dilanyak. Ini pun tak betul lah. Sampaikan Habib-Habib pun dibawa sama. Keturunan Nabi SAW, para habaib pun dibantai, dilanyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Satu kita ni, sahabat-sahabat, apa pun kita hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, tadi bila kita dapat perbualan tadi, tim saya berbual dan dia telah maklumkan pada saya kan, orang ni tertekan, sangat tertekan, menangis dia kan. Bayangkan menangis orang kan, menangis. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kan. Kita dah hilang ihsan, kita dah hilang kasih sayang, kita dah hilang cinta, kita dah hilang ukhuwah kan. Perbezaan pendapat tu biasa. Vaksin tak vaksin tu tak sampai ke tahap di mana kita patut berbalah kan. Bayangkan nak berbalah tentang kunut kan, seperti mana ada ustaz-ustaz berbalah tentang bersemayamnya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mereka berbalah tu biarlah sebab ilmu mereka. Mereka berbeza pendapat tu ilmu mereka. Allah ra'i perbezaan pendapat, tapi jangan sampai kita menghukum orang, jangan sampai kita mengkafirkan orang, jangan sampai kita menghina, mencaci orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu tikus-tikus saya ni gembira, tak perlu masuk amal sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pun kena macam-macam tak lah. Itu kecil tak ada hal lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Saya baca satu hadis riwayat At-Tirmizi. Ini dipetik daripada kitab Fitnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Saya tak kata orang yang tak vaksin tu orang termasuk dalam golongan ni, tapi saya nak bagi tahu siapa pun anda, kalau anda difitnah kerana mempertahankan agama, ada satu, saya kalau tuan-tuan boleh pergi kat komen saya, ada satu orang ni, orang tua dah, tapi kesian lah, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah kan. Boleh pula disebarkan gambar, dia ambil gambar kan. Cuba hayati kata-kata saya ni, cuba renungkan bicara saya ni, supaya semua orang berlapang dada lah kita beza pendapat ni kan. Ini tak sepatutnya menjatuhkan seseorang manusia hanya kerana beza pendapat. Bayangkan ni ada seorang lelaki ni, dia masuk komen saya, dia hentam lah, tapi tak apalah, kecil je pakcik tua ni kan, biarlah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Dia pun ambil gambar di sebuah masjid di satu tempat di Malaysia. Imam telah bagi tahu rapatkan saf. Jadi mengamuklah dia. Dia ambil gambar, dia pun sebarkan. Dia kata apa? Inilah orang yang menjadi punca mengapa COVID-19 tersebar. Nampak tak? Nampak tak orang dah mula menyalahkan sunnah, menyalahkan ibadah sebagai sebab COVID tersebar. Front line ni dah penat kan. Saya tanya, selama ni kes yang 23,000 orang meninggal ni, adakah mereka datang daripada saf yang dirapatkan? 23,000 orang meninggal ni, adakah mereka datang daripada mereka yang tengah solat rapat saf? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Adakah masjid penyumbang utama ke industri, ke kilang? Adakah masjid menjadi penyumbang utama kepada penyebaran COVID-19 ni? Kita letak masjid seakan-akan dia adalah tunjang kepada penyebaran COVID-19. Saya nak bagi gambaran. Ada satu kumpulan manusia yang kata kan, kau rapat-rapatkan saf, inilah punca mengapa COVID-19 tersebar. Ada satu kumpulan lagi kata kan engkau jarak-jarak saf ni, ini yang menyebabkan Allah tak tarik COVID ni. Allah murka sebab engkau tak ikut kata Nabi kan. Subhanallah.
Engkau buat awal murka, kau tinggalkan sunnah. Solat memang sah, tapi kau tinggalkan sunnah. Sesuatu yang Nabi tak pernah buat. Contohnya lah, ini menyebabkan awal murka, menyebabkan Covid tak berhenti-berhenti. Contohnya. So, nampak tak? Setiap orang dia ada pandangan, setiap orang dia ada kata-kata bicara. Jadi pemutus kepada ni adalah pencerahan dari barisan ulama'. Dan ulama' tak boleh kata penat lah. Saya dapat tahu ada yang ada sekumpulan manusia yang tak nak vaksin, kemudian telah ditemukan dengan mufti. Saya ini semua maklumat datang kat saya lah kan. Luah perasaan, rasa tertekan, rasa sedih teramat sangat. Ingat setiap air mata tu, jangan ingat dia apa tu, kafir ke? Dia apa, murtad ke? Dia sembah apa, sembah batu ke? Dia hanya tak nak vaksin, dia bukan sembah batu. Kan? Dia bukan orang kafir. Dia patut dilayan sebagai seorang muslim yang lain juga. Hanya kerana dia berbeza pendapat, kita lupa setiap perbuatan baik yang mereka telah lakukan. Dia kata dia bertemu dengan barisan ustaz apa dan sebagainya lah kan, di Google Meeting. Tak ada ruang komen. Ruang komen tu tidak diwujudkan. Jadi satu pihak yang bercakap, mereka tak ada ruang nak bercakap. Apa? Ini bukan budak sekolah. Bayangkan kamu pergi sekolah, cikgu ajar tapi tak boleh tanya soalan. Macam? Betul ke? Ini tak betul. Nabi ada wahyu. Nabi direct pada Allah. Tetap Nabi tanya pendapat sahabat. Kenapa Nabi nak tanya tentang pada sahabat? Nabi tanya pada Allah lah semua benda. Sebab Nabi nak dunia, Nabi tahu selepas ni realitinya bagaimana. Kita tak boleh direct dengan Allah. Kita perlukan ulama', kita perlukan ustaz. Dan ustaz belajar daripada macam mana Nabi kan berbicara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu sahabat-sahabat, raih setiap orang kan, terima kenyataan ada perkara yang sedang berlaku. Ada perkara sedang menyusahkan orang, ada perkara yang sedang buat orang rasa terkesan, ada perkara yang buat orang rasa tersinggung, ada perkara yang sedang berlaku menyebabkan orang rasa sedih. Terutama ada orang kehilangan nyawa kan, kematian ahli keluarga mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya dengar ada satu pemimpin kata, saya langgar peraturan manusia, bukan langgar peraturan Allah. Sebab tu tak keluar pernyataannya ni. Kalau itulah kamu guna, semua manusia akan guna perkataan. Saya tak ambil vaksin, saya langgar peraturan manusia, bukan langgar peraturan Allah. Macam mana? Orang yang pegang agama tak boleh cakap macam tu kan? Mana boleh kita belajar peraturan-peraturan yang tak tahulah kan. Kita kata saya langgar peraturan manusia, bukan langgar peraturan Allah. Bagaimana pula kalau orang yang tak ambil vaksin kata perkara yang sama? Anda tu dalam parlimen. Orang yang sama, saya awak tak wajibkan vaksin, malah ulama' kata harus kan. Saya langgar peraturan manusia, tidak langgar perintah Allah pun. Saya masih semayang, saya masih keluar zakat, saya masih lagi zikir, saya masih bangun tengah malam dengan izin Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi bercelaru kalau ulama' bagi pendapat, ulama' masuk beri penerangan kepada dua pihak ni, maka pihak kerajaan terpaksa akur. Raih setiap orang. Takkan nak tunggu orang semua mati, banyak mati baru kita nak kata okey, tak perlu wajib, betul. Kelang kabut orang kan. Jangan ada orang kata, saya tengok ada orang kata, alah tak ada masalah lah, seorang mati, beratus orang sihat, 100 je mati. Nampak tak? Sebab mati tu orang, bukan keluarga kau, cuba keluarga kau mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah. Saya nak cerita satu kisah. Kisah ahli sufi dan seorang fakir miskin. Nak dengar cerita ni, anda tulis nak, saya kongsi cerita ni. Kan sambil tu saya jawab soalan yang saya boleh jawab. Tak boleh jawab, saya tak jawab lah kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seseorang yang menggenggam bara api. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Hadis ini diriwayatkan sahih dengan banyak syahwid, jalur-jalur lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak jalur mengatakan hadis ini sahih. Allahu akbar. Zaman tu bila? Wallahu alam zaman ni ke? Tapi kita sekarang ulama mengatakan bahawa kita sedang berada di zaman fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wa min fitnah masjid dajjal. Zaman yang sedang kita lalui ini zaman fitnah kan. Sebab tu kita kena siap-siapkan diri agar kita tak terjumus ke dalam fitnah. Orang fitnah kita, orang kata caci maki kita, biarkan, jangan balas. Jangan kita balas sama kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Macam saya katalah, kalaulah di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat anda solat jarak, janganlah anda pula jarak kat rumah. Tak masuk akal kan. Solat kat rumah boleh jarak, tapi dengan bini boleh dekat. Macam mana? Tak masuk akal lah kan. Memang tak masuk akal. Dengan anak-anak makan semua dekat-dekat, bila solat jarak. Saya pun tak faham kan, kenapa benda ni boleh berlaku kan. Ya Allah. Okay, next. Apa soalan? Ada soalan? Kita beri soalan.
Ada komen dari Muhammad Syafiq Johari. Pelajar sekolah yang sudah disuntik vaksin, ada yang dah terima kesan sampingan dan meninggal. Kes di Ipoh dan Sabah. Itu semalam saya dapat maklumat tu, dapat insya-Allah kita serahkan kepada NGO untuk berjuang. Kita kalau berjuang, saya dah kata perjuangan kita hanya satu je cara paling mudah. Kalau kita bersuara tak kena tempat, kita kena angkut. Kalau kita bersuara tak kena tempat, mereka akan kata bahawa kita sedang menyebarkan fitnah, menyebarkan sesuatu yang boleh memudaratkan kepercayaan orang, boleh menyebabkan usaha kerajaan tergendala sebab kata-kata kita. Upload gambar pun salah sekarang ni. Kan? Jadi apa yang kita patut buat ialah kita bertemu dengan Allah dalam doa-doa kita. Doa ni astajib lakum. Allah kata doalah aku nak kabulkan. Allah sangat-sangat teruja nak jumpa hamba-hambanya dalam doa-doa hamba ni. Kalau benarlah semua ini sedang berlaku, kalau benarlah tanda-tanda perjuangan ini sedang ditunjukkan oleh Allah dengan kematian demi kematian, walaupun kata baru seorang dua je dah cebok heboh. Kan macam saya kata, walaupun seorang dua, bukan anak kita kan, bukan adik-beradik kita, bukan sanak saudara kita. Jadi kita memanglah tak ambil peduli. Tapi dalam bab Islam, kalau kita belajar, kita semua bersaudara. Walaupun bukan saudara kita dari sudut dari darah daging kita, tetapi ada berlaku, kita minta perkara ini diperhalusi, kita minta perkara ini dipertimbangkan. Tapi saya nampak tak, dia tidak seperti itu. Kan? Apa pun berlaku, tak akan ada sedikit kerisauan. Dan malah semua ni diteruskan. Bagi saya, buatlah kajian, dan berhati-hatilah setiap tindakan. Dan benda ini kesannya panjang. Bukan kesan dia ambil terus meninggal, ambil terus terkesan lumpuh, ada kes lumpuh, ada kan. Subhanallah kan. Sebab bila satu hari nanti benda ni dah melibatkan setahun 2 tahun dan ada banyak kes kan, dah tak ada guna dah kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi nak macam mana kita menghadap Allah, tuan-tuan? Kita menghadap Allah, kita minta bantuan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah beri tunjuk. Sebab pada hari ini ramai orang akan tentang kita bila kita cakap, orang ingat kita ni anti vaksin lah, benci vaksin. Ini adalah benda-benda yang sengaja direka-reka untuk menghalalkan perbuatan memaki, menghamun, mencaci, membulaukan manusia. Ini tak betul sebenarnya. Ini tak betul. Ini perkara yang sengaja dibenarkan berlaku. Perkara ini sebenarnya sengaja dibiarkan bebas. Subhanallah. Hakikatnya, bila kita bicara tu, kita ada kasih sayang. Kita bukan nak diberhentikan 100%. Kita nak dikaji. Kita nak dipantau. Kajian itu dipersembahkan, dipresent di parlimen. Contohnya, untuk apa ada wakil rakyat di parlimen? Kalau isu sebesar ini tidak dibentangkan, isu sebesar ini tidak dikeudarakan, kesihatan kita dipertaruhkan. Subhanallah. Dan sedangkan tidak tak dibentangkan kan kajian-kajian yang telah dibuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Satu bagi saya kan, kita kena, sebab kita dah ada kepakaran kita sendiri. Kajian demi kajian perlu dilakukan. Tak boleh tergesa-gesa sebenarnya. Apa salah kalau kita tangguh sekejap bulan 1, kita tangguh sekejap bulan 1 masuk sekolah, kita bagi peluang kepada budak form 4, form 5 saja masuk kan, untuk bagi laluan kepada kajian demi kajian dilakukan untuk melihat sejauh mana keberkesanan vaksin dan apa saja jenis ubat yang dipergunakan, yang dimanfaatkan untuk rakyat kita kan. Ada kesan tak? Ada keberkesanan tak? Subhanallah. Ada orang kata saya sihat, okey je. Subhanallah. Berhati-hati dengan bicara kita kan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Kalau boleh soalan lain lah. Tak, saya tak nak fokus pada benda yang sama je setiap hari. Ada orang nak tak kisah? Banyak. Ada komen dari Inaume Kamal Baharin. Pak Riz, saya baru tengok video kesan anak-anak yang dah ambil vaksin. Ada yang meninggal dunia. Allah Akbar, seram. Apa nak jadi perjudikan nyawa kanak-kanak. Semoga anak-anak kita semua di dalam lindungan Allah SWT. Nyawa mereka tak mahal sebab ni orang biasa je. Nyawa mereka mana ada nilai, mana ada harga. Orang biasa kan. Dan subhanallah. Katakan nak tunggu orang besar-besar, anak-anak mereka terkorban kan, baru nak ambil tindakan. Subhanallah kan. Allahu Akbar. Satu Nabi tinggalkan kita fatanah, bijaksana, amanah, sidik, tablik. Allahu Akbar. Apa yang kita boleh buat, kita gunakan platform macam ni untuk sedarkan orang
Kan, bagi mereka yang dah ambil pun doa, sama-sama kita berdoa. Kan, sebab jangka masa panjang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Kita manusia yang tidak pernah sempurna. Kan, jadi kita cuba sedaya upaya untuk sempurnakan iman kita dengan berbaik sangka sesama kita. Kan, Allahu Akbar. Kan, subhanallah. Bayangkan ada keluarga benar-benar kehilangan ahli keluarga mereka, anak-anak yang pergi dalam keadaan geriang gembira. Ada mak bapak menyesal sungguh. Dia paksa anak tak nak. Dia paksa, kau tak ambil, nanti kau tak boleh ambil SPM, kau pergi. Kau jangan, aku irit kau. Anak pergi, balik-balik sehari dua lepas tu sakit. Kan, membawa kesan yang besar. Agaknya macam mana perasaan seorang ibu yang memaksa tadi tu. Kesalnya berpanjangan seumur hidup, sepanjang hayat. Nampak tak? Sebab tu saya kata kita mesti ada rasa tanggungjawab semua ni. Kan, subhanallah. Kita bukan tentang apa. Selama ni ada tak kita tentang apa saja. Kan, di madrasah saya macam-macam injection datang KKM untuk pelajar-pelajar. Rubellah lah, apalah, macam-macam vaksin datang. Kita tak pernah tentang. Malah anak-anak saya semua ambil vaksin. Tak ada masalah. Anak-anak saya 3 orang, 3 ambil vaksin. Tak ada masalah. Seorang anak saya yang nombor 2 tu memang dia ada allergic. Kan? Dia pernah berada di ambang, ibarat macam ambang kematian lah. Doktor pun panik, buntu, tak tahu nak buat apa. Anak saya kritikal pada satu ketika. Kan? Jadi anak saya memang allergic kepada beberapa obat. Subhanallah. Ini adalah fakta. Benda benar kan. Bukan semua orang tak nak ambil vaksin tu adalah orang yang menentang vaksin. Ada orang dia alah kepada sesuatu obat. Jadi kita kena raih semua orang. Kita main sapu bersih je. Kita jamak semua orang. Orang tak ambil. Mana pengenalan kepada orang yang telah yang diberi kebenaran untuk tidak ambil vaksin. Mana kebenaran mereka? Mana hak mereka? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita kena raih semua orang. Kan, kita tak boleh anggap semua orang mempunyai pandangan yang sama macam kita. Kita tak boleh anggap bahawa orang yang tak ambil vaksin tu ahli neraka. Kan, jahanam ni orang ni. Ini menyusahkan orang. Dia punca kepada kematian aku. Allahu Akbar. Jangan, tuan-tuan. Kan, jangan. Kisah seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi ni, ahli sufi, orang yang zikirnya banyak, orang yang berfikir untuk agama, orang yang ibadahnya, untuk saya cakap lah, tak terkejar kita ibadah mereka. Saya ada satu kitab ibadah para ulama. Kan, tak terkejar kita. Subuh dia pun dia start sebelum subuh. Dia bermain pukul 3 pagi tu. Dia main, dia zikir, solat. Tak ada ruang untuk rehat. Subhanallah, tak ada ruang untuk rehat. Kita ni bangun pun tak mampu. Kan, rehat saja. Zikir. Lepas subuh ada amalan zikir lagi. Subhanallah, berhenti sekejap, rehat, pam. Kan, ada orang kata saya kerja Pak Riz. Dia punya amalan ni, tuan-tuan. Kan, zikir boleh berjalan walaupun kita tengah bekerja kan. Contoh macam ni lah. Ni bukan sebab saya alim saya pakai ni. Saya nak bagi dalam bentuk motivasi. Bayangkan ni, dalam duduk kita berdiri. Nampak tak? Dalam duduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan duduk. Kan? Saya nak tunjuk je lah. Kan? But I'm not a Mr. Pink Ni saja ni isi saya bagi tadi. But I'm not a Mr. Pink. Saya bukan Mr. Pink Yang depan saya Mr. Pink. Saya bukan Kan? Ahli sufi ni, tuan-tuan. Kan? Satu hari dia berjalan. Dia ternampak satu timbunan emas. Dia terjumpa satu timbunan emas pada mata dia lah. Mungkin mata orang lain tak nampak. Dia ternampak. Dia dah lalu biasa. Tempat tu tempat sunyi-sunyian. Tempat yang jarang manusia lalu. Tempat yang manusia tak lalu, dia lalu situ. Kan? Tempat yang menenang bagi dia. Tempat yang tenang bagi dia. Sambil jalan, sambil zikir, sambil jalan mengingati Allah. Kan? So bila dia tiba ke pasar, kan, dia terjumpa seorang miskin, seorang tua fakir miskin, duduk di satu ruang, satu sudut, kan, sedang bersandar, tapi pakaiannya lusuh, wajahnya nampak orang miskin lah. Kita senang cerita miskin sangat, fakir. Maka, tapi orang fakir tak minta sedekah. Dia tak ada tanda tangan ke, letak tabung ke, tak ada. Dia duduk je, senyap duduk. Jadi ahli sufi ni tak pernah jumpa pakcik ni. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik, boleh saya duduk sebelah? Boleh, silakan nak. Borak pakcik ni betul miskin ni. Baju pun koyak gabak ni. Baju pun tampal banyak ni. Miskin betul. Pakcik, saya tak pernah jumpa pakcik kat pasar ni. Pakcik orang baru datang ke? Dia senyum je. Kan? Pakcik, saya nak tolong pakcik boleh? Pakcik tu senyum juga. Dia kata, pakcik, saya tadi masa datang ke pasar, saya jumpa timbunan emas. Sangat banyak pakcik. Pakcik, saya nak tunjukkan pakcik kat timbunan emas tu. Mudah-mudahan berubah hidup pakcik. Kan, saya tengok pakcik, saya simpati pakcik, saya minta maaf. Saya tengok pakcik, kehidupan pakcik ni, ya Allah, sedih saya pakcik. Boleh saya tolong pakcik? Saya tunjukkan timbunan emas tu. Mudah-mudahan pakcik ambillah sedikit,
Mudah-mudahan kehidupan pakcik berubah. Apa kata pakcik tu, tuan-tuan? Apa kata pakcik tu? Wahai anak, aku tahu timbunan tu, biarkan. Wahai anak, aku tahu timbunan tu, tapi biarkan. Berapa ramai orang dalam kehidupan kita macam tu, tuan-tuan? Tidak tergila-gila apa yang kita sedang gilakan. Tak gairah seperti mana kita gairah dengan dunia ni. Berapa ramai orang yang hidupnya tidak mendambahkan cinta dunia, tapi sedang menikmati sebuah keindahan yang bagi orang lain satu keseksaan. Bagi pandangan orang lain ini satu kesusahan. Tapi berapa ramai orang yang pada pandangan orang itu susah, bagi dia satu nikmat yang sangat berharga. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada seorang wali Allah ni. Seorang wali Allah, seorang habaib. Wali Allah juga. Subhanallah. Dia bila orang sedekah, dia tak nak ambil. Ada satu hari, tapi orang tetap bagi. Orang tetap bagi. Dia tak nak. Ada satu hari, ada satu plastik penuh dengan duit, sahabat. Satu plastik penuh dengan duit. Subhanallah, bagi pada habaib ni, bagi pada wali Allah ni. Dia kata, saya tak nak, minta maaf lah. Untuk apa? Saya cukup dengan apa yang Allah bagi. Kita ni fikir besok nak makan apa, besok anak-anak besar nak rumah macam mana. Satu ada orang dah beli rumah anak, dah siap-siap beli rumah untuk anak-anak. Ada 5 anak, 5 rumah dah siap. Ada orang dah siap. Alhamdulillah, kalau ada kemampuan teruskan. Subhanallah, tidak ada halangan. Tapi nak cerita kehidupan para wali Allah, tak salah kita ambil tahu kehidupan orang-orang berjaya di sisi Allah. Kita dah terlalu banyak ambil tahu kejayaan-kejayaan manusia, hartanya, kekayaan asetnya kan. Kita ambil tahu kan, kekayaan Bill Gates, kekayaan Tan Sri Kok, kekayaan Tony Fernandes yang ada AirAsia, kekayaan ni, kekayaan tu, kita tahu. Tak apa lah, ambil tahu, tak ada masalah. Tapi jarang betul atau tak pernah kita ambil tahu bagaimana kejayaan seorang wali Allah, hidup seorang wali Allah. Kan? Dia kata, saya cukuplah apa yang saya ada. Alhamdulillah, syukur. Ni besar ni, banyak ni, saya tak nak. Tak apa, Bib, tak apa, ni saya niat. Tak nak. Tetap dia letakkan. Lepas tu dia jalan balik. Habib buat apa? Letak kat tepi pintu. Letak tepi pintu. Habib tahu dia tak nak, dia tak ada keinginan untuk benda tu. Kalau bagi saya, insya-Allah saya ambil. Nampak? Sebab kita ada keinginan untuk dunia, kan? Maka datang pada hari yang sama, sahabat, datang seorang lelaki. Ni orang, banyak orang ziarah Habib ni. Banyak orang ziarah. Habib dah arwah, dah meninggal dunia dah. Ini kisah-kisah benar yang saya kongsi sedikit kepada anda. Yang suka cerita-cerita macam ni jadikan inspirasi. Yang tak suka tak apa. Kan? Maka datang pada hari yang sama, datang seorang lelaki. Dia peluk-peluk Habib, nak ambil keberkatan, nak ambil keberkat orang-orang alim ni, kan? Kemudian dia kata, Bib, saya susah, Bib, kan? Saya sangat susah. Habib doakan saya, Bib. Mana tahu doa Habib Allah terima dan Allah pandang saya. Habib kata, kat situ tu ada plastik tu untuk anda, ambil je. Ambil semua, ambil je. Terpanjat orang tu. Ni apa, Bib? Tak apa, ambil je, ambil. Nampak tak? Sebungkus duit cash yang banyak, rezeki orang tu. Nampak tak? Tuan-tuan, nampak tak? Berkat wali Allah, berkat orang-orang alim, berkat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita raih semua orang. Raih. Kan? Allahu Akbar, raih. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Kita kadang-kadang pandang orang tu dengan pandangan kita, kononnya orang tu hina, orang tu teruk. Sedangkan orang tu sebenarnya lebih dekat dengan Allah berbanding kita. Subhanallah. Allah tak pandang orang tu dekat atau jauh pada Allah tu atas pakaian yang dipakai. Dia pakai kot, dia pakai tie, dia kereta besar, maka dia dekat dengan Allah. Tak semestinya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Contohnya, saya pernah satu cerita, kan, pakcik ni mesej rumput, minta maaf, dia siang pokok bunga. Kerja majlis salah saya. Sini kisah-kisah lepas dulu. Masa mula sekolah universiti, saya suka berjumpa dengan orang dan Allah hadirkan banyak cerita dalam hidup saya. Dan saya nak share ni, kan. Pakcik ni siang pokok bunga, siang pokok tepi jalan. Kerja majlis lah, siang pokok je, orang biasa, orang miskin. Kan? Allah salli ala Muhammad wa ala. Jadi satu hari saya tegur. Jadi lama-lama kita biasa tegur. Assalamualaikum pakcik. Kan? Tegur. Satu hari ada peluang untuk berborak dengan dia. Bila kita berbual dengan dia, kita rasa malu. Pasal apa? Dia ni orang miskin, kerja siang pokok tepi jalan. Subhanallah. Kadang-kadang orang buka cermin, ludah aja tepi, tak perasan pakcik tu tengah siang pokok, tengah kutip daun, tengah trim pokok, tak perasan, ludah baling sampah, kerenah manusia. Kereta besar
tapi akal kecil ada juga. Kan? Subhanallah. Bila berbual-bual rupanya anak-anak dia. Kan? Ada pakar jantung. Ada ustaz. Kan? Ada yang datuk. Maknanya anak dia tak salah 6-7 orang. Semua jadi orang berjaya. Tapi persoalannya kenapa pakcik tu masih bekerja? Dia kata saya dah biasa. Anak-anak tak boleh paksa saya berhenti. Sebab duit inilah menjadikan dia duit inilah, rezeki inilah jadikan dia manusia hebat hari ini. Jadi jangan dia rasa malu dengan kerja yang saya buat sekarang. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita kadang-kadang kita naik kereta kulu kili. Jangan kita ingat orang tepi jalan tu sampah. Kadang-kadang yang bawa kereta tu sampah. Ingat tu. Sejauh mana orang angkat sampah kat depan taman anda, kat depan rumah-rumah anda angkat sampah tu, anda pernah bagi campaklah sebotol 2 air. Anda pernah bagi? Sebab anda ingat orang angkat sampah tu sampah. Nampak tak? Orang yang kat depan rumah baku sampah tu, kan, yang baling sampah tak masuk dalam tong sampah, dibiarkan bersepah kat tepi tong sampah, mungkin lebih sampah daripada orang angkat sampah. Cuba yang angkat sampah tu tak datang seminggu, apa jadi? Seminggu dia tak datang. Kelang kabut kita dengan lalat dan sampai anjing bersepah kan, tak balikkan tong dan sebagainya. Huara kita kan, kontak majlis kenapa tak ambil ni apa? Oh, kita kekurangan lori, 3 lori kita 3 lori apa jam serentak pula kan. 1 overhaul, 2 ni servis, tak ada masalah. Kita minta maaf lah. Kita rotation dalam masa sebulan ni rotate. Taman ni akan datang tapi seminggu sekali. Dulu 3 hari sekali. Sekarang hampir 2 minggu sekali. Mengamuk kita. Kontak YB pula. Gunakan apa kabel YB untuk paksa orang datang. Maklumlah taman orang kaya. Kan? Angkat sampah tak angkat tu pun kita dah nampak tak selesa dalam busuk. Tak ramai orang nampak sampah dalam diri dia. Kan? Kalau tak ada sampah dalam diri, tak adalah kita maki amun orang. Orang tak besi pun kita hina, kita kutuk sampah pulau kan. Sampai saya terdengar bawah malam mungkin tak betul tapi saya terdengar brief daripada kawan saya, staff saya tadi, sampaikan ada orang bagi idea siapa yang tak vaksin ada tandas sendiri. Terbaik Malaysia. Tandas vaksin, tandas tak vaksin, tandas pondan, tandas lelaki, tandas perempuan. Banyak tandas bro. Kan? Tandas vaksin, tandas tak vaksin. Tandas pondan pun nak tandas juga. Ni nak masuk ke mana? Kan? Masuk ke perempuan pun menjerit. Masuk ke lelaki takut dia menjerit. Faham? Kalau yang yang pondan ni besok dia masuk tandas perempuan menjerit. Dia masuk tandas lelaki, dia pula menjerit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jom, ada soalan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan dari follower. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni ada kes artis wanita yang agak viral mengenai dia disuntik oleh petugas lelaki. Bila ditegur, ada netizen yang cakap itu darurat. Nanti diorang kaitkan dengan kes isteri nak bersalin tapi doktor perempuan tak ada, tetap kena pakai doktor lelaki juga. Apa pendapat Pak Riz? Saya lihat mereka memandang isu aurat ni macam isu remeh saja. Ini saya dah pernah cakap. Dalam pertemuan saya dengan ustaz saya kat madrasah saya ni orang madrasah kan. Kat tim saya dah cakap ni. Dah cakap lama dah. Kepala kau tambah sendiri kat depan tu. Kat ujung. Ni kepala kau tambah sendiri. Faham tak? Saya pun cakap ni. Kita ada bini. Kita ada isteri. Bila isteri kita nak bersalin, isteri kita mengandung je. 9 bulan lagi nak bersalin. Darurat kepala otak. 9 bulan lagi nak bersalin. Kita dah set dah. Nak doktor mana? Ada orang dia letakkan doktor pakar nak sambut baby aku. Tak kira jantan ke perempuan ke lelaki, tak ada masalah. Tapi bagi kita yang nak jaga aurat isteri kita, kita pilih doktor perempuan. Ada tempat memang tak ada perempuan langsung, memang tak ada doktor perempuan. Maka terpaksa Islam benarkan sebab tak ada doktor perempuan. Jadi nak doktor siapa nak sambut baby kita ni? Tak ada doktor perempuan. Tapi kat Melaka ada 2-3 orang kan? Tapi doktor pakar mahal. Ada orang kata saya tak mampu. Memang tak ada pilihan lah. Pergi hospital kita tak boleh tentukan doktor perempuan, doktor lelaki. Tiba masa kalau doktor perempuan yang punya waktu kerja tu, maka isi kita bersalin. Alhamdulillah. Satu saya kata, duduk sebagai Islam ini terletak kepada niat. Kalau kita niat supaya baby kita disambut oleh orang alim, orang yang jaga amal, yang Islam, yang warak, insya-Allah doktor yang sambut tu doktor yang alim, walaupun dia lelaki, tapi dia jaga solat, dia jaga zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sikit lagi puan, insya-Allah puan, insya-Allah puan tengah lahirkan anak syurga ni, insya-Allah puan. Sikit lagi puan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak tak? Cepat dah teran. Ini semua cerita kita pernah lalui semua ni, tuan-tuan. Jadi itu bab bersalin, jangan samakan. Bab vaksin saya dah cakap lama dulu. Sebab staf saya semua pakai purda. Tak ada orang yang bersuara benda ni. Tak ada orang yang bicara benda ni. Mana ulama? Mana? Bila sebut tentang vaksin nak injek, auratnya bukan pada tangan semata-mata nak pegang, boleh pakai sarung tangan. Tapi kau nampak kan, ni bukan darurat. Kita boleh susun orang, boleh susun petugas wanita dan petugas lelaki. Banyak nurse sebenarnya kan, banyak kan. Tapi saya nak cakap macam mana, nampak tak kita bukan dalam keadaan berapa ribu orang kita nak injek ni kan, berapa ramai petugas nak. Sebenarnya ada usaha ke arah tu dulu. Tak cukup baru kita anggap tu darurat, tapi ada usaha ke arah tu tak. Kita dah buat interview kan, maka kita dah susun yang wanita ini lain dia, sebab yang injek semua wanita. Yang lelaki ini lain, lelaki ada 3 lain. 3 lain tau. 3 lain. Kau tahu 3 lain? Kan? 3 lain. Untuk lelaki ada 4 lain perempuan. Semua yang injek tu perempuan. Yang ni lelaki. Melainkan usaha dah buat yang terbaik. Kita hanya ada 2 petugas saja lelaki. Kita hanya ada seorang je petugas wanita. Memang dah usaha tak boleh buat apa. Lain. Dah ikhtiar. Tetapi jangan yang perempuan pergi injek lelaki, lelaki injek perempuan. Usaha dah sikit. Memang kerja agama ni kena kerja. Agama ni kena buat kerja. Sampai ada orang pakai tangan baju kena buka, nampak berah. Nampak tak? Wallahualam, saya tak tahu. Ulama kena jawab. Saya bukan ulama, saya hanya bagi tahu. Nampak tak? Ini benda saya dah bincang lama dulu. Bila staf saya tak perasan sebenarnya, tuan-tuan, saya tak perasan. Sehinggalah staf saya pakai purda. Bila dia pergi vaksin, dos pertama, dos kedua, saya tengok tak kena, ada tak kena. Kan, orang pakai purda memang jaga amal. Kan, lelaki pun dia nak jumpa lelaki pun dia rasa malu. Kan, tiba-tiba melainkan saya kata tadi, telah diusahakan, memang tak mampu nak memenuhi benda tu, barulah datang darurat. Tidak ada usaha langsung. Tak ada usaha langsung. Tinggi. Allahu Akbar. Allah saja Maha mengetahui. Allah saja Maha mengetahui. Sedih lah. Allahu Akbar. Kau tinggi je. Sedih lah kalau ini berlaku. Dia bukan soal artis tak artis kan. Siapa bercakap kalau benar-benar, walaupun dia seorang pelacur sekalipun. Alah, kau pelacur, jantan tidur dengan kau tiap-tiap hari, kau tak cakap. Tiba-tiba bila orang injek engkau nak jaga pula aurat engkau. Aurat engkau tiap malam kau jaga ke? Nampak tak orang kita? Nampak tak kita? Nampak tak? Seakan-akan kita bercakap tu orang tak ada hal langsung dalam kehidupan. Subhanallah. Jangan. Itu kita. Ada seorang remaja ni, dia pelacur. Ini kerja-kerja saya, bukan kerja saya pelacur tau. Kerja-kerja saya selamatkan orang macam ni. Kita dakwah, pam dakwah. Alhamdulillah dah bagus lah. Lama tak jumpa, tiba-tiba dengar-dengar jadi pelacur balik. Dengar ni pesan saya ni. Jangan kita ingat, kita ulang alik masjid, kita bagus. Dengar pesan saya baik. Kita dakwah balik. Kita kata kenapa jadi macam ni balik? Dia kata saya tinggal kat kampung. Saya balik kampung. Kan? Bila saya berubah, saya ingat Pak Aris cakap, contohlah ni contoh. Kan? Kalau nak tinggalkan maksiat, tinggalkan tempat maksiat. Nak tinggalkan maksiat, ingat pesan saya ni. Nak tinggalkan maksiat, tinggalkan tempat maksiat. Main ganja, main barang, main dada, main ais, tinggalkan tempat. Nak tinggalkan ais, nak tinggalkan ganja, nak tinggalkan apa saja, tinggalkan tempat yang anda buat tu, tinggalkan. InsyaAllah anda berubah. Dia kata saya balik kampung. Kan? Tapi saya terperanjat. Kat kampung saya rupanya ada orang tahu kerja saya. Orang tahu kerja saya, rupanya ada budak kampung yang hijrah tahu cerita saya. Jadi tu imam kampung saya banyak sindir bapak saya. Kan, saya rasa kalau saya duduk kat kampung, dan Pak Riz, kalau saya kekal duduk kat kampung, saya menyebabkan bapak dan mak saya tertekan. Saya terperanjat sebab mereka tahu. Saya nafikan sekeras-keras ni. Sebab saya dah berubah, saya dah bertaubat. Kan, bila saya balik kampung, saya nak bina hidup baru. Tapi Tok Imam sindir sini bapak saya bila datang masjid. Bapak saya langsung tak datang masjid lagi dah. Kan, bapak saya murung, tertekan. Dia tanya saya kata, ayah ni fitnah semua, ayah bohong ni, tak betul. Jadi orang kampung, jemaah kampung ni kat masjid tu asyik sini bapak saya cakap, kau tak tahu didik anak kau ke? Kau tak tahu ke dia anak kau jadi pelacur? Anak aku duduk ke bandar lah, sama dengan anak kau. Kan, anak aku cakap.
Yang cakap tu dia tak tahu anak dia langgar pelacur. Kalau tak dia takkan dia kena laku sebagai pelacur. Faham tak? Kan? Jadi dia kata saya buat keputusan, saya balik bandar balik. Bila saya balik bandar, sebulan 2 bulan 4 hari saya dapat bertahan, tapi orang dapat idu saya. Mereka dapat idu, bapa ayam dapat idu saya balik, maka mereka ajak saya tak ada pilihan, hidup saya susah. Saya jadi pelacur balik. Siapakah menjadi penyebab dia jadi pelacur? Nampak? Kau jangan ingat kau nampak watak baik kan, maka jangan jadi penyebab, jadi asbab orang buat dosa. Berapa ramai? Jangan jadi penyebab kita ni buat orang buat dosa kerana sebab kita. Jangan sesekali kita ingat kita bagus, kita menjadi penyebab orang berdosa. Ada satu kes kan? Orang nak solat dia tak bagi. Dia tak boleh bagi orang solat sebab orang tu tak vaksin. Orang nak solat dah, maghrib nak habis dah. Orang tu tadi pergi satu surau tak boleh masuk, pergi satu surau akhirnya tak dapat solat kerana tak ada vaksin. Kau gila ke apa? Hujan lebat. Hujan sangat lebat. Boleh saja semayang tepi jalan, tapi hujan sangat lebat. Untuk apa bina masjid cantik-cantik kalau kat Malaysia masih lagi orang semayang kat tepi tandas? Untuk apa masjid besar-besar nak ada pula masa nak pergi tukar kapit di saat orang solat di atas tanah, kapit kau mahal, tak ada ramai orang sujud kat situ. Allahu Akbar. Malu kita dengan Allah sekarang. Soalan. Soalan dari Mutalib Mat Roslan. Ya, Cik Mutalib. Amalan bersalam boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi sekarang kita dilarang untuk bersalam. Apa gunanya hand sanitizer? Siapa nak peduli salam jatuhkan dosa ni bro? Kan? Tu sunnah Nabi. Yang orang dah tak heran, ada orang menangis. Ada orang menangis. Ada tak orang pulaukan orang yang tak salam? Orang pulaukan orang tak vaksin, tapi orang tak pulaukan orang yang tak salam. Salam tu sunnah. Sunnah. Kita antara kawan-kawan kita salam je. Kan? Bukan kita nak langgar perintah kerajaan, tapi kita salam sebabkan kawan kita. Kan? Kawan-kawan keempat kita kan, kita jumpa kita salam. Boleh salam? Boleh. Dulu tak payah tanya boleh salam tak boleh salam. Subhanallah. Nampak tak? Kan? Tak boleh sebab mereka-mereka yang tak tahulah kan, amalan salam ni kurang. Amalan peluk-peluk, cium-cium mulut tu banyak. Sampai salam dah tak heran dah. Alahai. Subhanallah. Sedih kan? Tapi kau yang tanya, aku yang dengar, siapa yang ada kat dalam ni kan, semampu yang boleh kita pertahankan sunnah Nabi. Itu je saya nak cakap. Semampu yang boleh kita pertahankan sunnah Nabi. Yang lain kita habiskan dengan air mata. Yang lain kita habiskan dengan tangisan di hadapan Allah SWT. Betapa kita sedih, betapa kita derita sengsara melihat sunnah Nabi depan mata kita terpaksa ditinggalkan, dipinggirkan. Subhanallah. Di tempat lain saya tak ada isu. Saya bukan menentang ulama', bukan menentang mufti, jangan salah faham. Tapi saya persoalkan di tempat lain semua itu hidup, di dalam masjid semua dimatikan. Allahu Akbar. Sedih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita yang faham teruskan kan, bersalam-salaman lah. InsyaAllah mudah-mudahan gugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memandang kita yang di saat yang sangat sukar untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jangan kita berhenti. Kita yang faham, kita yang tahu, sesukar mana pun, sepayah mana pun, hatta meletakkan nyawa kita sebagai galang gantinya, kita sanggup pertahankan sunnah Nabi, insya-Allah. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Ada juga mangkuk-mangkuk, jangan masuk live saya untuk kaitkan saya dengan politik. Ada orang kata ini mesti nak wallet apa RM30. Jangan kait-kaitkan saya dengan parti-parti politik. Saya ni bukan penyokong DAP. Jangan kau jadi bodoh, kau jangan nak bodoh-bodohkan orang. Tolong kalau anda datang kat sini nak kaitkan saya, perjuangan saya tidak ada kaitan dengan mana-mana politik. Salah lah salah, benar lah benar. Ada orang cakap ini anti vaksin lah ni, ini mesti nak wallet 30. Jangan kau jadikan diri kau bodoh kan, paling tahap bangang. Faham tak? Perjuangan saya tak ada kaitan dengan parti-parti politik. Yang betul-betul, yang salah-salah kan, tak ada masalah bagi saya kan. Betul-betul lah, salah-salah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Semua parti bersetuju untuk divaksinkan. Nampak, semua parti dalam parlimen saya dengar mereka nak divaksin, disegerakan, dilancarkan dengan besar-besaran. Bicara saya berbeza. Kaji kan, ambil tahu tahap kesihatan orang ketika nak vaksin, ambil berat tentang tahap kesihatan orang selepas vaksin. Beri penerangan kepada semua ibu bapa yang anaknya umur 16-17 tahun, yang sekarang 12, 13, 14 yang diminta vaksin. Beri penerangan pada ibu bapa apakah gejala-gejala yang boleh berlaku dan apakah tindakan segera yang mereka patut ambil. Beri penerangan pada semua barisan doktor untuk menerima mereka-mereka ini ketika mereka datang ke klinik, tindakan segera. Sekarang kau cakap, menteri cakap, sekarang
Sesema batuk, demam, jangan ambil mudah. Engkau dah cakap macam tu, tapi penerangan tu kau bagi pada mak bapak tak? Engkau suruh mak bapak pergi hantar anak pergi vaksin, tapi mereka faham tak tentang macam mana nak ambil tindakan awalan ketika anak-anak selepas vaksin sakit. Tindakan awalan ketika anak-anak gatal. Pergi klinik kata itu biasa, alahan biasa selepas vaksin. Tapi rupa-rupa memberi kesan besar selepas tu. Nampak tak? So, beri penerangan, beri pengetahuan, beri ilmu kepada barisan ibu bapa. Kan? Kita cerita mak apak bandar, macam mana mak apak luar bandar yang taat setia kepada undang-undang, taat setia kepada peraturan negara, taat setia kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita mempergunakan kesetiaan mereka ini tanpa mengambil berat tentang nasib mereka, kesihatan mereka. Allahu Akbar. Tanggungjawab kita menjaga kesihatan rakyat, tanggungjawab kita. Sebelum dan selepas itu, tanggungjawab kita. Bila sihat, kita kata inilah kesan vaksin. Bila sakit, ini tak ada kaitan dengan kami. Ini siapa ajar? Satu mufti, tolong masuklah, tolong tegur. Bila sihat, alhamdulillah, kesan vaksin telah menurunkan angka. Kesan vaksin telah menyebabkan kematian berkurangan. Alhamdulillah, kita setuju. Tapi bila ada orang ambil vaksin dan mati, tak nak bertanggungjawab, tak nak ambil tahu, tak kisah, buat tak tahu. Ini tidak benar, ini tidak jujur, ini tak adil. Mana integriti kita yang kita perjuangkan di setiap tempat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, tuan-tuan. Hidup kita bukan lama pun, sebentar. Subhanallah. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Soalan. Soalan dari Hasnia binti Sadeli. Assalamualaikum Pak Aris. Bagaimana nak mengawal perasaan untuk menerima anak yang baru kahwin, untuk menerima kenyataan yang dia sudah berkahwin? Apa harus kita buat? Puan, anak tu amanah, bukan milik kekal abadi. Simple dia. Kalau anda tak boleh terima anak yang dah kahwin, dan itu akan merosakkan hubungan di suami isteri. Itu menyebabkan anda akan berulang kali campur tangan dalam urusan keluarga mereka. Itu menyebabkan anda akan menyusahkan pemikiran anak anda. Itu menyebabkan anak-anak, kalau anak kita lelaki, dia tak balik, kita dah mengajuk, kita marah, engkau lebih kat isteri kau dari mak. Itu semua akan menyebabkan rumah tangga dia akan rosak. Kan? Kalau dia kahwin, puan dah susah nak terima, macam mana dia meninggal besok. Saya ada seorang makcik, kan? Dia bagi tahu saya anak dia kerja luar negara. Anak dia sentiasa bagi duit banyak pada dia. Anak dia lah bantu adik-beradik yang lain. Anak dia lah tunjang tiang kepada kekuatan keluarga. Tiba-tiba Allah ambil anak tu. Allah ambil anak sulung tu. Allah ambil. Makcik tu jatuh sakit. Lama selepas tu makcik tu meninggal dunia. Ini bukan cerita gurau. Terima kenyataan itu ibadah. Itu adalah perkara yang Allah tuntut. Kan? Terima kenyataan bahawa anak itu adalah amanah, bukan milik abadi kita. Saya ada 3 orang anak perempuan. Kalau dalam bahasa-bahasa kita ni, bahasa-bahasa kita kata, dapat anak apa Pak Riz? Anak orang. Faham tak? Anak orang, maknanya anak kita, anak perempuan yang akan jadi milik orang. Satu, bila anak perempuan kahwin saja, kan, mak mentua dia wajib untuk dia taati. Bila suami kata tak boleh balik, maka dia tak boleh balik. Tapi jangan jadi suami yang begitu zalim. Nampak tak? Tapi suami memang ada kuasa seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Tapi jangan jadi seorang suami yang zalim pula, tak bagi balik jumpa mak. Tapi suami memang ada. Kan? Memang ada portion macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, berlapang dada dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Anda masih ada anak, orang lain tak ada anak. Nampak tak? Jadi jadilah orang yang terima hakikat. Terima hakikat. Itulah iman. Terima kadar dan kadar, itu iman. Kan? Bila anak kita kahwin, anak kita terlalu manja dengan kita, dulu makan sepinggan kita, sampai dia sebelum kahwin pun kita suap nasi kat dia. Dia kalau dia tak boleh tidur kalau tak peluk kita, tak cium kita. Kita pun tak lelap mata kalau tak cium dia, peluk dia. Tiba-tiba dia jadi milik orang. Dia kahwin dengan anak perempuan orang, dia kahwin dengan anak lelaki orang. Kita terpaksa lepaskan. Ini tuntutan. Kan? Kalau tak, susah kahwin kat dia. Nampak tak? Bahasa memang sakit, tapi itu realiti. Sebab kebanyakan kes yang saya handle, kenapa rumah tangga bercerai, salah satu perkara yang jarang betul orang ambil tahu, ialah campur tangan mak bapak. Kenapa mak bapak campur tangan? Sebab terlalu sayangkan anak, sampaikan anak salah pun menangkan. Suami nak didik isteri dia ni,
Tapi isteri sekejap-sekejap mengadu mak. Sekejap-sekejap mengadu mak. Mak anak manja. Suami kata, awak bangunlah subuh. Saya risaulah tengok awak tak sembahyang subuh. Suami kata, masaklah. Saya faham. Kan? Awak tak biasa masak. Saya terima je masakan awak. Rasa apa pun saya terima. Mengajuk, marah, mengadu mak. Mak call kita. Mak mentu mengadu kita. Engkau kahwin dengan anak mak. Engkau terimalah anak mak tak tahu masak. Engkau akan kerja besar. Apa salah kau order makan? Masalah ke kau order makan? Anak mak ni, mak sepanjang mak jaga, mak tak pernah bawa masuk ke dapur. Tu tanda kebodohan kau. Takkan menantu nak cakap macam tu. Nampak tak? Sebab air basuh tangan isteri lah boleh ikat suami. Selalunya macam tu. Takkan bodoh sangat nak fikir, tak boleh fikir ke arah tu. Nampak tak? Itu yang banyak orang kahwin dengan toki kena makan. Nampak tak? Bini tak masak, orang masak. Indon lah janji dia boleh masak kat aku. Nampak? Indon lah. Bawa masuk orang gaji. Orang gaji pula masuk dari Filipina. Bukan orang, aku pun tergugat. Filipina bro, Filipina. Kan? Filipina. Kan? Nasib baik kerajaan Malaysia tak bagi le mau masuk Amerika Selatan. Kalau masuk Amerika Selatan, Rosalinda masuk. Rosalinda jadi orang gaji. Aku yakin aku memang tak tidur malam. Kan? Cukup menikmati keindahan alam. Nampak tak? Ini semua benda-benda boleh rosakkan rumah tangga. Faham tak? Kau kan banyak duit, bawa masuk orang gaji le. Nampak? Bawa masuk orang gaji anak dara tuan-tuan. Dia pun jalan pun kita telah naik liur, terkeluar ke hak. Faham? Jadi kita ni sebagai mak bapak jangan campur sangat urusan anak-anak. Bila anak kita ngadu, mak tengoklah kan, abang ni ada kena suruh kita masak. Benda tu campur tangan ke? Kita nasihat, masaklah. Orang mana tahu masak? Mak tengoklah, mak dah bunyi-bunyi. Mak tengok kerak. Kita sebagai mak cakap, siapa mak engkau? Terus sangat mak kau didik engkau. Siapa mak engkau? Engkau lah. Nampak tak? Betapa banyak campur tangan mak bapak telah meruntuhkan rumah tangga orang. Ya, itu fakta. Saya bukan cakap atas apa yang saya baca, saya cakap atas apa yang saya handle. Kes terlalu banyak. Kan? Minta nasihat orang salah. Kan? Jahanam. Faham ke faham? Jadi saya nak nasihat pada puan dan semua ibu-ibu, berlapang dada terima. Kan? Anak telah dimiliki oleh orang lain. Doakan semoga rumah tangga mereka bahagia. Doakan rumah tangga mereka bertahan dan berpisah hanya dengan kematian. InsyaAllah. Kan? Doakan mudah-mudahan mereka ini aman damai. Subhanallah. Kan? Kalau bergaduh-mengadu kita, mak tak nak dengar lah. Engkau gaduh sikit, engkau mengadu mak. Mak masa kahwin dengan bapak engkau, kan? Mak tak mengadu kat mak nenek engkau. Nenek engkau main gagang, mau dicilikan aku. Nampak tak? Dulu cili pakai giling. Dia punya pedas lagi dahsyat. Nampak tak? Kan? Jadi kau tak payahlah benda kecil pun kau nak cakap mak. Kan? Cerita dalam katil, atas katil dalam kelambu kau nak cerita kat mak. Kau cerita apa ni? Kan? Dah suami kau main spender kau basuh lah, takkan kau nak bagi aku basuh. Suami mengamuk sebab spender pun dia tak nak basuh. Dia kata, I gelilah nak basuh spender you. Spender kau geli, yang tu kau tak geli. Apa pun jadam ni. Minta maaf kan, kita sekarang masuk level lain pula. Kan? Okey, next soalan. Cerita apa soalan kau lagi bagus. Asyik-asyiknya aku nak muntah. Soalan dari Fatimah Nawi. Ya. Macam mana menantu tuduh mak mentua buat ubat untuk pisahkan hubungan suami isteri diorang? Okey. Buat ke tak buat? Tak buat kan? Jadi itu salah sendirilah sebab kita salah pilih menantu. Orang pilih menantu, awak terpilih menantu. Awak pilih menantu. Untung kau menantu kau baik. Tak macam aku anak aku kahwin dengan hantu. Kan Pontianak lah tu. Kan? Macam ni. Ibu yang tanya soalan ni, kalau menantu kita cakap kita gunakan pakai pawang, pakai bomo, pakai alis selak mata, pakai David Copperfield, ingat tak nama David Copperfield? Boleh hilang-hilangkan dulu, kan? Untuk misahkan mereka, ini pendekatan yang saya selalu gunakan kepada kes-kes macam ni datang kat saya. Kan? Pertama, tunjukkan sikap anda tidak menyembelahi siapa-siapa. Dua, jangan campur urusan mereka. Suami tak akan tuduh kita. Tiga, didik anak kita berhenti daripada mengadu. Empat, tegur anak kita depan suami. Dia tahu bahawa mak dia kadang-kadang sebelah menantu. Kadang-kadang dia jadi macam tu sebab kita banyak sebelah anak kita. Kadang kita menang kat anak kita walaupun anak kita ni kalah. Salah.
Kan? Itu yang berlaku tu, suami dia tertekan. Melainkan suami memang pijak anak kita, dia tendang, dia tergajang. Kan? Ingatkan kahwin dengan apa orang baik, rupa terkahwinkan dia dengan Triple H. Nampak tak? Terkahwin pula dia dengan Stone Cold. Nampak tak? Dia wrestling kan anak kita. Nampak tak Awak macam-macam teknik wrestling diguna pakai. Tepiuk anak kita. Tu lain, kita patut campur tangan. Kan? Setakat gaduh-gaduh, alah tu biasalah. Mana ada orang kahwin tak gaduh? Nampak tak? Saya kalau gaduh dengan isteri saya bagi dia alat tinju tu, yang balut tinju tu. Dia pakai dua, saya pakai dua. Okey, sekarang anak locengkan kering, kita bertumbuk. Mana ada kahwin tak bergaduh? Kan? Subhanallah, Sayyidina Umar tu sendiri pun yang garang tu pun, kan? Isteri beletih dia senyap je. Itu suami yang ada iman, suami yang faham. Ini isteri bercakap, suami bercakap. Suami bercakap, isteri bercakap. Dulu bercakap. Yang siapa gila anak? Anak gila. Anak tertekan, anak cari kawan, akhirnya zina berlaku. Ini semua panjang cerita keluarga ni. Jadi ibu, kan, saya nak nasihat. Kan, bila menantu tuduh kita macam-macam, kan, kurangkan hubungan kita dengan mereka. Biar mereka uruskan masalah mereka. Bila kamu campur tangan, suami tu rasa macam mak tu ada guna-guna lah, buat apalah. Nampak tak? Apatah lagi, ada keluarga memang suka sangat pergi bomo. Suka sangat minta pendapat bomo. Yang Nabi kata minta nasihat ulama. Kita pandai-pandai minta nasihat bomo. Nampak tak? Allahu Akbar. Sebab tu kita yang menantu, betul, bukan semua menantu kita bagus, saya faham, kan? Tapi nasihat kita, supaya nasihat kita mesti nasihat yang mendamaikan, nasihat kita menyatukan, nasihat kita menjadikan mereka saling sayang menyayangi, bukan sebelah ni sebelah sini jahanam. Ada juga menantu, kan, yang disayangi. Mak tu marah anak tu sendiri bermusuh dengan mak sebab lebihkan suami. Ada juga. Dia 1001 macam, 1001 ragam. Kemudian saya cadangkan, bila cerita pasal bomo-bomo ni, sahabat-sahabat, kan, kadang-kadang pemikiran lelaki ni, kan, yang bergelar suami ni pun kadang-kadang dia ada main bomo, sebab tu dia fikir bomo pun ada juga. Jaga tahajud. Untuk selesaikan 1001 masalah, jaga tahajud. Jaga tahajud di setiap ruang sujud, minta pada Allah. Kuat tu. Tahajud adalah satu senjata paling kuat. Senjata paling kuat. Buat tahajud, jangan berhenti 40 hari, 40 malam. Jangan berhenti 40 malam, jangan berhenti. Jangan ada satu hari pun tertinggal. Buat 40 malam. Minta petunjuk pada Allah. Minta bimbingan Allah. Minta kefahaman Allah. Minta hidayah Allah. InsyaAllah. 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 Tanya 10 manusia, 10 jawapan. Tanya pendekar, dia kata pergi bantai menantu kau. Macam-macam jawapan, kan? Kang abang jadi baran, kan, sebab adik dia diperlakukan macam-macam. Campur tangan yang berterusan akan merosakkan rumah tangga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Soalan dari Rafila Kestina. Pak Riz, terima kodok dan kadar. Pak Riz, ada yang dah vaksin guna ayat ni. Moga mohon penjelasan. Terima kasih. Betul lah. Dia dah vaksin, masuk vaksin balik. Aku tak nak soalan vaksin. Naik muntah aku lah. Kan? Kadar-kadar. Kan? Ya, betul. Itu tuntutan. Itu tuntutan Islam. Terima kadar dan kadar. Betul lah. Siapa yang telah pun vaksin, itulah ketentuan dia. Siapa yang tak vaksin, itulah ketentuan dia. Kan? Yang tak vaksin, itulah takdir dia. Yang ambil vaksin, itulah takdir dia. Macam itulah. Simple. Kan? Orang kata, terimalah kenyataan hidup. Vaksin lah. Ini takdir Allah. Mana kau tahu takdir aku? Siapa pula engkau yang mengetahui takdir aku? Engkau tahu takdir aku? Takdir aku mungkin tak vaksin. Takdir engkau vaksin. Kita terima takdir. Mana kita tahu? Takdir kita. Takdir aku ni meninggal tanpa vaksin. Takdir engkau meninggal dengan vaksin. Alhamdulillah, dua-dua meninggal. Nampak tak? Kan? Takdir engkau dah ambil vaksin, kau kena. Takdir aku ambil vaksin, tak kena. Takdir juga. So, terima takdir tu, kita kena rayu orang lain juga. Jangan kita ingat takdir kita, takdir orang sama. Apa kejadah tu? Siapa rajau macam tu? Yang salah tu. Kita terima kadar dan kadar. Kadar-kadar kita, kadar-kadar orang macam mana? Nampak tak? Kita kena terima takdir kita. Jangan kita samakan takdir orang. Jangan kita nak takdir kita sama macam orang. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan. Soalan dari Ahmad Nur Hafi.
Pak Ri, macam mana ya anak-anak saya tak nak bagi vaksin, tapi siapa yang tak vaksin tak boleh balik madrasah? Siapa cakap? Belum ada arahan. Semalam Menteri Pendidikan dah bagi tahu yang tak vaksin pun boleh pergi sekolah. Menteri Pendidikan dah bagi tahu. Ini menteri negeri mana ni? Istanbul ke? Menteri mana dah cakap? Dengar cakap 10 orang 10 jawapan. Dengar cakap-cakap orang ni jadi huru lah dunia. Jadi huru lah Malaysia. Nampak kan? Tidak ada. Saya pemilik madrasah. Belum ada arahan apa-apa. Siapa tak vaksin tak boleh balik madrasah. Kan? Tak ada arahan macam tu pun. Tak ada arahan. Kalau itu arahan ustaz pemilik madrasah. Pergi cek madrasah lain. Kan? Tak ada lagi arahan. Kan? Kalau kerajaan negeri buat arahan tu saya tak pasti. Tapi daripada JAKIM saya tak dengar lagi. Menteri Agama pun tak cakap apa-apa. Menteri Pendidikan kata siapa tak vaksin masih boleh pergi sekolah. Apa isu lagi? Kan? Sebab anak-anak bawa tanggungjawab seorang ibu dan ayah. Ibu yang tak nak anak vaksin, semalam saya dengar berita, akan dikaunselingkan. Mak bapak tu akan dikaunselingkan. Bila kita dikaunselingkan, jangan lupa kaunselingkan sekali kaunseling kita tu. Kita kaunselor yang kaunseling kita tu. Kan? Nampak? Nak kaunseling benda yang macam ni tapi orang tak solat, tak pergi masjid, tak nak pula kaunseling. Kan? Orang yang berzinah, kan, berleluasa tu yang tak settle kes kat Malaysia, kan, jantan cari perempuan tidur, tak ada kahwin, tak nikah, tak nak pula kaunseling. Nampak kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Faham ke faham? Kan? Vaksin menjadi tumpuan utama sekarang. Kan? Sehingga dia telah menggelamkan semua maksiat yang ada di Malaysia. Nampak tak? Kan? Orang yang makan rasuah tu tak nak pula kau kaunseling. Orang yang pecah manah tu tak nak lah kau kaunseling. Nampak tak? Allahu Akbar. Vaksin dan tak vaksin menduduki carta utama berminggu-minggu tuan-tuan di rancangan dulu ada tahu hiburan minggu ini. Kan? Carta pertama. Subhanallah. Soalan dari follower. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam. Macam mana nak handle anak menantu yang suka menghina anak perempuan kita depan kita? Jangan campur tangan. Itu akan menggalakkan dia. Ini pesan saya, simple je. Lelaki dia ada ego. Bila mak tegur suami depan anak, depan keluarga lain, dia akan buat lagi dahsyat. Dia ada ego. Dia ada ego. Macam mana nak bunuh ego? Diam tu terbaik pada waktu yang sama. Pada waktu sama, ketika tak ada apa-apa isu, kan, kita nasihat anak kita. Atas sebab apa dia hina anak kita? Kat mana kurang anak kita? Kat mana lemah anak kita? Fokus kat situ dulu. Jangan fokus pada orang yang ego tu. Sebab anda tahu anda takkan mampu ubah dia. Takkan. So anda fokus pada anak kita. Kan? Malas main handphone, tak pergi dapur, baju dah bertempayan tak basuh, walaupun ada mesin basuh, berkarat mesin basuh tu. Nampak tak? Lantai berlumut, suami dah buat banyak kali, dia tak buat apa. Contoh, cari kekurangan anak kita, bangunkan dia. Ia akan mengurangkan sindiran-sindiran seperti itu. Itu satu kaedah. Kaedah kedua, kita dekat dengan menantu kita, baik dengan dia. Jangan sebut apa-apa tentang sindiran, tentang kutukan, hinaan yang dibagi pada anak kita. Jangan dekat dengan dia. Sebab orang yang dekat dengan orang tadi tu, dia akan mudah dakwah. Daripada jauh suara kita kuat, orang dengar macam marah. Bila suara kita dekat, tak perlu jerit. Dia akan jadi lebih mesra, lebih rapat, lebih baik. Faham ke faham teknik ni? Kan? Hei, nak pergi mana tau? Nampak jerit kan? Sebab jauh. Kalau dekat, kau nak pergi mana? Nampak tak? Lebih mesra, lebih indah, lebih molek, lebih comel. Nampak tak? Dekat. Jadikan hubungan. Jangan ketepikan soal aku ni menantu tau. Dia kena hormat aku. Aku pula dapatkan dia. Patut dia dapatkan aku. Itu teknik-teknik tu jangan tolak tepi lah. Kan? Saya ada madrasah. Ustaz-ustaz saya kalau nak beli pelajar, dia kena dekat dengan pelajar. Jangan tunggu pelajar dekat dengan dia. Tak dapat lah. Ketepikan soal kau punya jawatan, ketepikan soal kau lebih tinggi pada orang. Ini zaman ni dah berlalu. Zaman apa? Zaman mana anak murid adab tinggi pada ustaz. Oi, sekarang ustaz pun di sini, cikgu pun di sini. Dekat, rapat, belai, tunduk dia. Lagi dahsyat tunduk dia. Lagi taat dia. Kalau nak tunduk kat singa, baling batu. Terajang, tumbuk. Dia balas balik lagi dahsyat. Dah rapat-rapat, belai. Kita, dia duduk. Kita buang kat tangan, dia berdiri. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Tengok.
Jadi dalam kehidupan ni kita drive diri kita, kita pandu diri kita. Kita berdiri kerana Allah, bukan kerana orang. Semua orang kata kita gila, pedulikan orang kata kita gila. Allah kata kita normal lah kita. Kan? Bagi orang yang kena pulau, kena kutuk, kena caci, anda kena kuat lah sebab ni laluan yang anda pilih. Anda pilih laluan ni, anda kena kuat. Anda yang pilih laluan ni, anda kena kuat. Anda kena mampu berdiri, anda kena berjalan. Subhanallah. Orang nak tengok kita jatuh. Sebab anda pilih jalan ni, jangan jatuh. Fight. We all are fighter. We must fight to the end. InsyaAllah kita akan menang. Jadi ramai-ramai datang ni, alhamdulillah ni dah lama saya tak dapat 500 lebih ni. Nampak tak? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Sebab FB dah sekat live saya. Memang kebanyakan orang tak dapat notification. Kan ni macam dapat hidup balik semula ni. Kan alhamdulillah. YouTube berapa orang? YouTube tadi 50 orang. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan memang kita dah lama tak dapat macam ni kan. Sebab YouTube, Facebook dah sekat kita sebab kita ni lantang sangat cakap pasal vaksin. Aku bukan anti vaksin tau. Kan ada orang kata Pak Aris anti vaksin. Asal kenapa kau cakap aku anti vaksin? Pak Aris akan cakap sentiasa cakap pasal vaksin je. Abi ada malam tadi kau semua bangun malam tak? Buat tajuk tak? 500 lebih tadi ada tak kau buat tajuk? Ramai tak buat kan? Maknanya kau anti tahajud. Kau anti tahajud. Ada tak tadi buat duha? Ni nak masuk zuhur ni. Ada tak buat duha? Tak buat. Ramai tak buat. Anti duha rupanya. Nampak? Anti duha. Baca Quran tak? Sempat baca Quran. Baca tak surah Yasin? Tak baca. Anti Yasin rupanya. Nampak tak? Sempat tak malam-malam baca tak? Tabarakallazi. Apa tu tabarakallazi? Tak tahu. Anti al-mulk rupanya. Nampak? Macam tu ke kita dakwah? Bukan macam tu. Salah tu. Pendekatan tu, kaedah tu. Asalkan orang tak buat, orang tak anti. Mana boleh? Kan? Saya tak nak kahwin janda. Anti janda ke tu? Bukan. Janda banyak saya buat kaunseling untuk mereka. Nampak tak? Kan? Budak isap dadah. Saya isap dadah tak ada. Saya anti dadah. Saya tak anti penagih dadah. Kalau saya anti, saya tak akan bersama dengan mereka. Saya tak akan buatlah pusat pemulihan dadah. Satu, saya bangunkan Paris Coffee. Untuk apa saya bangunkan Paris Coffee? Untuk bangunkan orang. Paris Coffee ni bukan nak kayakan saya. Nak bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Leader-leader kita yang ada sekarang, mereka berpapulas jual kopi ni bukan apa. Sebab nak bantu madrasah. Terbina sebuah perkampungan madrasah. Di situ ada pusat akhlak. Di situ ada pusat pemulihan dadah. Di situ ada rumah orang tua-tua. Subhanallah. Jaga mak tak? Tak jaga mak kan? Sebab kau sibuk, kau kerja tempat lain kan? Mana anti mak lah? Tak jaga mak? Anti mak bapak lah? Macam begitu ke berlaku? Kan? Saya tak boleh jaga mak saya sebab saya kerja kat KL, mak saya kat Ipoh. Kan? Habis siapa jaga mak tu? Seorang tak ada, Baris. Kita adik-beradik letak orang gaji. Kan? Letak indon seorang jaga mak kita. Kita semua tak mampu. Bukan tak nak jaga mak, tapi kita punya kehidupan ni memang tak dapat buat. Mak pun tak seronok nak duduk dengan kita lama-lama. Jadi anti mak apa ke tak kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Kan? Nampak tak sahabat-sahabat? Faham tak? Kan? So kita ni kopi Pak Aris, jangan kau tengok kau tak buat apa-apa. Ambil tahu, berat sikit. Kan? Kalau kau beli kopi-kopi lain semua tu bagus, tapi kopi lain yang kau beli tu, cuba kau pindah sekejap kat sini sebab dia bukan sekadar sedap di mulut tapi sihat di perut. Kata Imam Ghazali, gudang segala penyakit kat perut. InsyaAllah kita dah fokus kat perut. Paris Coffee ni salah satunya ada kurma. Dia antioksidan. InsyaAllah kita sihat. InsyaAllah. Tapi pada paling penting, paling penting, kita nak sihat ke akhirat. Bila terbina sebuah perkampungan madrasah dengan dana ni, dengan duit yang kita dapat melalui jualan kopi ni, salah satu salurannya, maka terbina sebuah perkampungan madrasah menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Kita dah ada sebuah perkampungan madrasah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham ke faham? Ni siapa-siapa yang terkena COVID-19 nak bagi percuma ni, nak bagi percuma ikrak bacaan air 30 juzuk. Kan? Bacaan air 30 juzuk. Ini semua salah. Jual air tak payah. Engkau tak payah minum air, kau minum batu je. Kan? Jual air. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Dapatkan kopi Pak Aris. Soalan dari Nur Azman. Ya, Nur Azman. Pak Aris, macam mana nak ajar jiran yang suka buang sampah kat kawasan rumah kita? Okey, senang je. Senang je. Aku bagi kau ilmu ni, kau yang cerita orang lain. Engkau buat papan tanda depan rumah dia, kau cakap tempat pembuangan sampah. Nampak tak? Ini jangan cakap orang lain. Senyap je. Tengah malam pukul 3 pagi, kau letak kat depan pintu pagar dia, kau tulis kat situ tempat pembuangan sampah. Kan? Taman kita. Jiran yang pemikiran macam tu, kalau dilayan, gosak kita, masalah kita, banyak mengalah. Takkan kalah. Saya pun lalui macam tu, banyak mengalah.
Tak apa. Biar kalah di mata dia, tapi tidak di sisi Allah. Nampak tak? Dia bawa sampah bersepah depan rumah kita pun. Dia pega kucing. Kucing dia punya pandai. Kucing dia punya cerdik yang dididik. Makan kat rumah sebelah. Berak depan rumah kita. Berak dalam pagar kita. Berak dalam tempat garas kita. Jangan marah. Jangan marah. Subhanallah. Setiap perkara yang kamu rasa itu adalah satu kesalahan, dengar pesan saya. Pari cakap macam bagus. Aku dah lalui semua ni. Aku dah lalui semua benda ni. Kan? Allah saja maha mengetahui. Ini pesan saya. Ambil pesan guru-guru yang saya sampai pada anda. Kan? Bila ada orang baling sampah, entah apa anak dia isap rokok, baling pam, baling macam tu kat depan rumah kita. Kan? Makan-makan lepak ramai-ramai, malam-malam anak-anak muda depan rumah dia, baling kat depan rumah kita. Kita pagi kita pungut. Dengar pesan saya. Bila kita pungut sampah-sampah tu tuan-tuan, kita bagi tahu pada Allah. Ya Allah, setiap sampah ini aku ibaratkan dosa-dosa yang aku ada, yang aku tak perasan. Ya Allah, kalau ini perbuatan aku yang kau pandang, ya Allah, hapuskan dosa-dosa aku, ya Allah. Jadikan aku bersih hati aku. Ya Allah, walaupun ini bukan sampah aku, tapi kalau kau pandang ini amalan yang baik, amalan yang mulia, ya Allah, engkau pilih aku, ya Allah, mempunyai kesabaran yang paling tinggi, ya Allah. Kesabaran para sahabat yang telah kau kirim kepada mereka, bagilah pada aku pula, ya Allah. Adakah kamu akan hilang rezeki dengan pungut sampah? Adakah kamu rasa kamu dihina kerana pungut sampah? Adakah kamu rasa status kamu akan hilang kerana pungut sampah? Adakah kamu rasa bahawa kehidupan kamu terjejak kerana pungut sampah? Tidak, malah jauh lebih baik. Ambil, ketepikan soal ego, ketepikan soal maruah diri, maruah kita. Walaupun dipuja oleh manusia, tapi kalau dilaknat oleh Allah, tak ada maruah bila balik. Boleh faham tak? Faham ke faham? Jiran tanam pokok mangga, sampai pelepak dia punya dahan tu sampai masuk kat garas kita. Kita kata, bang, boleh saya potong? Jangan, pokok aku. Macam mana? Minta pada Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Rupanya lama-kelamaan bila kita minta, ya Allah, aku tak nak bermusuh dengan jiran aku, kita tetap baik dengan dia. Hantar makanan kat sebelah. Ada makanan beli KFC, kita lebihkan bagi kat orang jiran sebelah. Sedangkan dia tu buat kezaliman pada kita. Rupanya Allah bagi simple je. Tiba-tiba satu hari, peti. Pam! Panah pokok. Mati pokok tu. Kalau pokok tiba-tiba mati, dia akan kata kita letak racun. Peti. Pam! Peti. Apa jadi akhirnya? Nampak tak? Pokok tu Allah tarik daripada dunia untuk bagi laluan kepada kita yang banyak mengalah. Nampak tak tuan-tuan? Faham ke faham? Sekarang faham ke faham? InsyaAllah. Dan ada orang, kereta dia ada 2, tapi jiran ada 3-4 biji kereta. Kalau parking mesti masuk kat kawasan kita. Parking masuk kawasan kita. Apa nak buat? Sabar je. Kita dah cakap, dia masih tak buat. Tak usah bergaduh. Sebab bergaduh dengan jiran ni akan menyebabkan hidup kamu lagi sempit. Tak apa, senyum, angkat tangan. Pak dia cakap senang. Aku dah lalui semua ni. Kan? InsyaAllah. Bila kita nak keluar, kita bagi tahu sebenarnya. Assalamualaikum. Bang, nak keluar sekejap bang. Abang alihkan sekejap bang. Nanti abang parking balik, tak apa. Lama-kelamaan dia akan faham. Dia tak faham, tak apa. Abang akan fahamkan dia. Kan? Nanti salah satu kereta dia remuk. Salah satu kereta dia enjin rosak. Kan? Jadi dia parking kawasan dia balik. Pasal kereta satu tak ada lah. Faham tak? Allah jalankan kerja dia. Jangan takut. Kita jangan buat kerja Allah. Kita buat kerja kita. Sebagai hamba, kita hidupkan rahmatan lil alamin. Bawa kasih sayang. InsyaAllah. Cakap paling senang je. Ya Allah, aku dah lalui macam-macam dah. Kan? Dalam niaga ni macam-macam jumpa. Kan? Macam-macam jimat saya. Okey. Okay, ada lagi soalan ni? Okey, kita bagi soalan. Soalan dari Anjung Seri. Pak Riz, dalam kes saya pula, ketika saya mohon izin dari ayah mentua untuk saya, suami isteri dan anak-anak duduk di kampung saya, tapi ayah mentua tak kasih dengan alasan ayah mentua saya kesian pada mak mentua saya sebab mak mentua saya dah habis banyak duit upah bomo. Hampir 10 orang bomo termasuk bomo bukit semata-mata nak kurung suami saya supaya jangan keluar dari rumah mentua saya. Tapi saya dah bercerai. Sekarang sebab saya tak nak saya dan anak-anak kan terlibat dengan perbuatan syirik tu. Okay. Jawab puan. Orang kita masih lagi main bomo. Sebab tu satu jawatan yang tak pernah berakhir lah bomo kan.
perbuatan puan kalau benar itu berlaku, maknanya puan dah berlepas dah. Alhamdulillah, puan teruskan kehidupan puan, tingkatkan ibadah, jaga tahajud, banyak baca Quran. InsyaAllah semua tu akan menyebabkan terhindar daripada kehidupan puan. InsyaAllah puan dah buat yang terbaik dalam hidup puan. Alhamdulillah. Doakan hidayah untuk suami, walaupun dia bukan lagi mempunyai hubungan dengan kita, hubungan sah dengan kita, tapi dia tetap dia tetap ayah kepada anak-anak kita. Doakan hidayah, mudah-mudahan dia tersedar, mudah-mudahan dia terkeluar daripada zon bomoh, zon pawang. Man, subhanallah, siapa mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, tidak ada tempat di syurga Allah. Ingat tu. Kan, biar kita hilang dunia tapi jangan hilang akhirat. Biar kita sakit kat dunia, jangan sakit kat akhirat. Biar kita tak dapat nikmat di dunia tapi jangan tak dapat nikmat di akhirat. Biar orang benci kita kat dunia tapi jangan Allah benci kita kat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hidup kita kerana Allah SWT. Jadi puan dah buat yang terbaik. Saya doakan semoga puan dapat teruskan kehidupan, meneruskan kehidupan dengan cara lebih baik, kan. Jangan ulangi kesilapan mereka yang bergantung hidup dengan bomoh, takkan hidup bahagia, kan. Siapa yang bergantung hidup kepada bomoh takkan hidup bahagia. Percayalah, kan. Saya ada satu kenalan, kan, ketika nak meninggal bukan main azab nak meninggal, berhari-hari tak meninggal. Doktor dah tolak dah daripada hospital, balik ke rumah. Doktor kata tak ada harapan. Dalam kata tak ada harapan tu berbulan duduk kat rumah, kan. Tak boleh mati-mati. Bila keadaan macam tu, biasanya mereka ni ada memakai, biasanya mereka ni ada barang, kan. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah, dapat lah, kan. Allah tunjukkan rupa ada tangkal sana tangkal sini. Allahu Akbar. Hidup ini tak perlu semua tu, kan. Kalau handsome lah, tak handsome pun tak apa. Berapa ramai orang muka tak handsome tapi isteri dia cantik macam ratu. Berapa ramai orang muka dia handsome tapi bini cantik macam mantu. Dua benda. Kan, ini semua jodoh. Pada mata kita, ya Allah, bini dia macam mantu, suami bukan handsome. Pada mata engkau, tapi mata dia itulah paling cantik. Nampak tak? Satu dia kahwin perempuan tu, bukan kau. Nampak tak? Ada orang suami punyalah semak, kan, berserabut, muka suami hitam, legam macam logam, tapi isteri mengalahkan ratu cantik macam Matis. Engkau kata bodoh perempuan ni, pilih lelaki macam tu. Nasib baik dia pilih lelaki macam tu daripada pilih engkau. Nampak tak? Lagi bodoh dia. Nampak tak? Lagi dia bodoh kalau pilih engkau. Malas, kan, tidur tak nak kemas, kan, berak pun tak flush. Boleh faham tak? Ni takdir Allah. Jadi takdir ni bukan hanya menerima vaksin saja tau. Takdir juga pada semua tempat. Kena faham tu. Apalah tak nak terima takdir Allah, tak ambil vaksin, tapi benda lain kau tak buat, kan? Benda lain kau tak buat. Rumah depan masjid tak pergi masjid. Nampak tak? Rumah depan masjid dia tak nak pergi masjid. Kereta ada 4 biji kat rumah. Satu kereta pun tak pernah diguna pakai untuk pergi masjid. Engkau kenal masjid hanya hari Jumaat ni. Hari lain tak ada masjid. Hari lain semua pergi sana pergi sini boleh. Pergi kerja kau lambat kelang kabut takut kena marah dengan bos. Tapi bos kita paling nombor satu, Allah SWT, tak pernah takut. Tak takut pada azab Allah. Allahu Akbar. Saya undur diri. Jangan lupa dapatkan Pak Kopi. Bantu saya untuk merealisasikan impian besar saya untuk bina sebuah perkampungan madrasah. Saya ada madrasah saya sekarang tapi tempat dah tak mampu tampung. Kita ada pusat pemulihan akhlak. Mereka-mereka yang kita bangunkan akhlak mereka buruk akhlak dia, antara mereka hemat dengan kita sekarang, bekerja di madrasah sekarang. Ada yang terlibat dengan dadah, kita masuk ke dalam tim kita. Nampak tak? Ini usaha kita. Tapi sayang sekali, kita tak paksa tutup pusat pemulihan dadah kita, pusat akhlak kita sebab tempat tak cukup. Tempat terhad. Kawasan ni tak dapat tampung apa yang kita nak. Rumah orang tutup pun terpaksa tutup. Kita dulu ada orang tua-tua, kan, tapi kita terpaksa tutup. Impian saya besar, bukan kerana saya, kerana nak khidmat untuk agama ni. Tuan-tuan, jom kita sama-sama. Kalau tuan-tuan semua nak buat perkampungan madrasah, tak dapat kita bersatu. Kita sama-sama buat yang satu ni, kan, milik kita bersama, walaupun hanya 10 sen. InsyaAllah menjadi saksi di akhirat besok, kan, perjuangan kita kat dunia. InsyaAllah tuan-tuan, tolong bantu kita, kan. Inilah perkampungan madrasah yang kita nak bina. Di situ budak-budak belajar Quran setiap masa, belajar kitab. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana kita usahakan sekarang. Jaga diri baik. Terima kasih sebab hadir. Jangan lupa besok jumpa saya lagi, kan, dengan pelbagai isu, pelbagai bicara, pelbagai kata. Saya sangat suka dan teruja untuk bicara tentang kekeluargaan. InsyaAllah terima takdir kita. Menantu macam mana sekalipun, kan, ia menantu kita. Perbaiki hubungan kita, perbaiki diri kita. Saya selalu pegang satu prinsip. Di saat kamu nak manusia ubah, kamu ubah dulu. Ubah pandangan kamu ke atas orang, ubah tutur kata kamu ke atas orang, ubah cara kamu bersama dengan dia. Semua itu akan mengubah sebuah perhubungan jauh lebih baik, InsyaAllah. Dan jom kita bina sebuah kehidupan yang terbaik, menepati sunnah Nabi, menepati apa yang Nabi ingin lihat umat-umatnya berjaya. Kerana kita, wallahi, demi Allah, nak bersama Muhammad SAW di akhirat nanti, InsyaAllah, di Telaga Kausar. InsyaAllah tuan-tuan, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Biatok Andawiyah undur diri.
Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Takbir, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, kita tak ada apa-apa. Ingat tu, kita hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala